Tanpa membuang masa, saya mempersilakan pembentang pertama kita pada hari ini daripada SK Gong Nangka, iaitu Cikgu Syed Hasan Syukri Tuan Hadi, dengan tajuk Teknik Kotak dalam Pembinaan Soalan Temu Bual Aras Tinggi Murid Tahunan. Silakan Cikgu Syed Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Haji, moderator, para hakim, khususnya para penonton yang menyaksikan sidang kita pada petang ini. Baik, saya Hasan Syukri bin Tuan Hadi dari SK Gong Nangka, mewakili rakan pendidik juga Cikgu Nurliza binti Alias, akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Teknik Kotak dalam Pembinaan Soalan Membuat Aras Tinggi Murid Tahun 6. Kami dibimbing oleh Dr. Nur Hasliza binti Abdullah. Baik, jadi untuk sebagai pengenalan, topik kami ini berkaitan dengan aras tinggi secara umum dan terkhususnya. Jadi tentunya bila kita bercakap tentang aras kognitif ini, tentulah kita merujuk kepada taksonomi. Jadi dalam konteks ini kami keluarkan elemen kebat ini yang dipecahkan kepada 5 elemen, iaitu menakul, penyelesaian masalah, kreativiti, teknik menyoal dan juga inquiry. 3 elemen daripada 5 ini kami adalah berkaitan langsung dengan kajian kami, iaitu kreativiti, teknik menyoal dan juga inquiry. Dari segi definisi, kebat bila kita rujuk kepada beberapa penulisan, dipecahkan kepada 3 aspek. Yang pertama, pindahan. Yang kedua, pemikiran kritis. Dan juga yang ketiga, penyelesaian masalah. Kemudian kita sedikit background, sedikit latar belakang tentang kajian ini. Kenapa pentingnya untuk topik ini diselidiki. Jadi dia berarti bahawa kemahiran menyoal ni boleh dibina, tapi kemahiran menyoal soalan ketika tidak terjadi sendiri, dia perlu kepada bantuan guru. Yang kedua, murid yang mempunyai kemahiran penyoalan yang baik, mempunyai kemahiran berfikir secara kritis menurut Santoso dan lain-lain. Kemudian mereka yang mampu menyoal adalah mereka yang berfikir. Soalan kritis akan mendorong kepada analisis, beza banding inference, ramalan, penilaian dan justifikasi. Kemudian kajian ini juga merujuk kepada teori ZPD Vygotsky, di mana dikatakan bahawa hubungan dengan pihak ketiga atau bahan pembelajaran akan dapat mencetuskan ruang perkembangan minda dan pembinaan pengetahuan. Dan untuk menjadi pemikir yang mahir, seseorang itu atau murid itu perlu menjadi seorang penyoal yang mahir. Jadi inilah kepentingan untuk kita mendidik ataupun membina kemahiran membina soalan ini. Baik, refleksi daripada apa yang kami lakukan terhadap murid-murid kami, sebahagian besarnya tidak dapat membina soalan aras tinggi. Dan mereka selalu bergantung kepada input daripada guru. Yang kedua, penyoalan oleh murid sangat terhad. Kadang-kadang bila kita tanya dalam kelas, ada soalan tak ada soalan? Tak ada soalan. Kalau ada soalan pun, soalan ada bersifat surface sahaja. Dan yang ketiga, tidak faham topik yang diberi, mana mereka tidak engage dengan topik yang diajar. Kemudian objektif dan juga persoalan kajian. Yang pertama, objektif kajian ialah meningkatkan kemahiran pembinaan soalan temu bual aras tinggi menggunakan teknik kotak murid tahun 6. Dan objektif yang kedua ialah mengenal pasti tahap pemahaman menggunakan teknik kotak dalam kalangan murid tahun 6. Kemudian dari segi model yang kami gunakan adalah model Lewin, di mana melibatkan 4 cycle, iaitu dimulakan dengan reflect. Kami membuat refleksi apa yang berlaku dalam kelas, dalam segi pelajar. Kami merancang tindakan, kami melaksanakan intervensi dan kami menilai
ataupun memerhatikan output daripada intervensi tadi. Kemudian dari segi pelaksanaan kajian, kami tidak menggunakan murid daripada kelas yang kami ajar. Sebaliknya kami menggunakan murid-murid daripada kelab kewartawanan. Jadi reason dia ialah sebab kedua-dua saya dan juga rakan pendidik bukanlah guru bahasa Melayu. Tapi kami fikir kami tidak ada local standard untuk mengintervensi dalam subjek bahasa Melayu. Jadi lebih baik, kebetulan kami terlibat dalam kelab kewartawanan, jadi kami gunakan platform kelab ni sebagai satu bentuk kajian juga. Jadi kita pilih 3 orang murid ahli kelab untuk jadikan peserta. Dan kaedah sampling adalah kaedah purposive, di mana kami memang tidak melakukan random sampling, memang kami pilih specifically pelajar yang berkenaan kerana mereka adalah terlibat dengan aktiviti kelab yang mereka membuat liputan di lapangan, membuat penulisan berita. Di mana kemahiran background knowledge ni perlu ada untuk kami masukkan dalam kajian. Kemudian instrumen yang kami gunakan ialah analisa dokumen, di mana kami berikan mereka kotak ataupun bahan untuk mereka menjawab soalan ini, dan kami analisa adakah mereka mampu menjana soalan-soalan yang kita takrifkan sebagai aras tinggi. Yang pertama. Yang kedua, kita gunakan kaedah interview temu bual, di mana transkrip temu bual tadi kami analisa secara tematik coding, analisa tematik dan untuk melihat tema-tema yang tertentu yang akan saya huraikan nanti. Kemudian inilah fasa pelaksanaan mulakan dengan pra ujian, berikan satu bahan dalam bentuk gambar peristiwa. Sebab biasa kalau kewartawan ni dia melihat peristiwa, jadi kita simulasikan peristiwa itu dalam bentuk gambar. Jadi mereka diminta untuk bina soalan berdasarkan gambar yang dilihat. Kemudian kami analisa apakah soalan-soalan yang dibina itu menepati kriteria KEBAT. Kemudian kami berikan intervensi. Teknik kotak ni membantu pembinaan soalan-soalan KEBAT ini. Kemudian kami berikan post test, dan selepas post test kami jalankan temu bual untuk lebih mendalami atau memahami pemahaman mereka terhadap KEBAT dan juga terhadap teknik kotak yang mereka ikuti ini. Kemudian dapatan kajian adalah seperti berikut. Ini adalah dapatan untuk pra ataupun pretest, di mana 3 orang murid ini, kita tengok di situ bilangan soalan aras tingginya rendah berbanding bilangan soalan aras rendah yang dapat mereka tulis berdasarkan gambar yang diberi. Kemudian kita berikan mereka intervensi, dan inilah contoh template kotak yang mereka gunakan. Inilah hasilnya ataupun dapatannya. Jadi kita lihat ada peningkatan dari segi bilangan soalan aras tinggi yang bisa dihasilkan. Jadi yang berwarna pink, merah jambu muda itulah murid pertama, merah jambu yang kedua itu murid kedua, dan warna jingga itulah skor ataupun dapat markah bilangan soalan yang ditulis oleh murid yang ketiga. Cikgu Said, masih ada masa lagi 2 minit. Okey. Baik, ini adalah dapatan untuk interview, untuk temu bual. Jadi kami gunakan thematic coding, di mana kita mengekstrak transkrip itu untuk melihat adakah terdapat tema-tema tertentu yang kita nak lihat. Jadi ada 2 tema yang dapat kita kenal pasti. Yang pertama, kepahaman tentang KEBAT itu sendiri. Dan tema yang kedua, kotak. Adakah kotak ini membantu penjanaan soalan aras tinggi? Jadi verbatim ataupun respon yang diberikan adalah seperti yang tertera. Jadi untuk tema kefahaman tentang KEBAT ini, kata kuncinya kat aras tinggi, dan bagi kotak ialah lebih senang, ada formula dan juga mudah. Impak yang kami dapat daripada kajian ini ialah yang pertama, murid lebih fokus dalam mereka menjawab soalan. Dan kemudian
terdapat peningkatan dari segi pertambahan peminat soalan yang beraras tinggi, peningkatan kepahaman. Dan kami melihat kepahaman ini yang penting kepada inilah kata embodiment of deep learning, satu manifestasi kepada pembelajaran bermakna apabila pemahaman yang mendalami. Dan yang keempat, pelajar dilihat lebih yakin bila kita bagi saja instrumen, mereka terus boleh menjawab. Dan sebagai kesimpulan, penerapan elemen berfikir aras tinggi ini penting dan sesuai dengan perubahan konsep pembelajaran sekarang. Yang kedua, murid dapat mengaplikasi isi pembelajaran dari kehidupan seharian. Dan yang ketiga, guru perlu menggalakkan pemikiran aras tinggi dalam kalangan murid. Wallahualam, itu sahaja. Terima kasih kepada Cikgu Syed Hassan Shukri, Tuan Hadi, dengan perbentangan bertajuk Teknik Kotak dalam pembinaan soalan temu bual aras tinggi murid tahun 6. Sekarang tibalah masa untuk kepada panel hakim. Saya persilakan mana-mana panel hakim, Dr. Hajah Danaria maupun Dr. Haji Muhammad Nahi. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam. Okey, Terima boleh kasih baca. kepada... Hello, boleh dengar? Boleh Doktor, sila Doktor. Okey, boleh dengar. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Syed Hassan Dr. Nahi. Shukri Okey. di atas pembentangan yang ada sesuatu yang boleh dikongsi lah, suatu perkara penambahbaikan. Okey, soalan saya untuk cikgu. Saya melihat dari sudut impak kajian tadi kan. Bagaimana, cuba jelaskan sedikit impak kajian dalam aspek kepahaman tadi. Disebut kepahaman. Bagaimana pelajar tadi dapat mungkin di sudut peningkatan kepahaman bila menggunakan teknik kotak ni. Baik Doktor, terima kasih Doktor. Bahan yang saya berikan ialah dalam bentuk gambar. Jadi kita ada beberapa je keping gambar. Dan gambar ini tentulah ada mengandungi cerita yang terselindung. Jadi dengan teknik kotak ni pelajar dapat merungkai ataupun menjana soalan yang boleh mencetuskan kefahaman. Jadi pelajar tidak membina jawapan tapi membina soalan. Kerana kita kembali kepada teori ZPD tadi, soalan ini adalah jambatan kepada pemahaman yang mendalam. Bila mereka mampu untuk memberikan soalan yang boleh mencungkil maklumat yang lebih mendalam, maka dengan itulah mereka akan dapat meningkatkan kefahaman mereka. Itu Doktor. So apa yang terdapat dalam keadaan kotak tadi nampak sejak ketara pelajar membantu untuk dapat mencipta soalan baras tinggi ni. Apa dia punya yang utama sekali yang cikgu nampak? Sebab kita dah beri huraian bahawa kriteria soalan aras tinggi dan aras rendah ni macam ni. Jadi mereka tahu kalau soalan tu yang memerlukan mereka berfikir luar daripada apa yang zahir pada gambar, maka itulah soalan yang secara umumnya boleh kita terima sebagai soalan aras tinggi. Jadi kalau soalan tu sekadar apa yang nampak jelas tersurat pada gambar, itu masih lagi soalan yang bersifat aras rendah. Begitu Doktor. Okey, mungkin soalan daripada Danaraya. Ya, Dr. Danaraya, silakan. Okay, Assalamualaikum. Okay, tahniah kepada Cikgu Syed ya. Cikgu, saya ingin melihat lebih lanjut lagi tentang soalan yang Cikgu terangkan tadi. Boleh tak Cikgu beri contoh soalan yang dibina oleh murid ni tadi sebelum dan selepas intervensi? Jadi kalau sebelum intervensi tu bagaimana soalan yang dibina oleh pelajar dan selepas tu bagaimana kita nak tengok pada impak tu? Bagaimana contoh soalan yang telah maksudnya berjaya mereka bina? Baik, terima kasih Doktor. Jadi antara soalan yang dibina yang kami kategorikan sebagai kebar adalah contohnya soalan yang sangat obvious. Apakah yang berlaku dalam gambar ini? Siapakah yang ada dalam gambar ini? Tapi bila kita intervensikan dengan teknik kotak ini, maka mereka di bawah tu mereka telah mampu menghasilkan soalan-soalan yang seperti mengapakah kejadian ini berlaku ataupun apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlaku peristiwa ini. Jadi kami sifatkan soalan ini bersifat analytical dan kritikal kepada
senario ataupun stimulus yang kita berikan tu. Betul. Okay, sebelum tu saya ingat tahu tentang kriteria pemilihan peserta kajian. Tadi cikgu ada terangkan mereka ini maksudnya ahli kelab wartawan ya? Ya, betul. Jadi bermaksud hanya mereka saja yang dipilih? Ya, untuk kajian ini mereka kami pilih dahulu sebagai sampel lah untuk kajian ni. Jadi mungkin selepas ini kami boleh perluaskan lagi untuk dalam kelas, mungkin dalam subjek lain, bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris pula. Jadi kami mulakan dengan kelab kewartawanan sebab saya dan rakan pendidik juga terlibat secara langsung dengan kelab ini. Itu Doktor. Saya rasa dah masa pun dah mencukupi. Dan terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Dr. Hajar Zanariah bersama dengan Dr. Haji Muhammad Nahi atas soalan-soalan yang telah diajukan. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Syed Hasan Shukri Tuan Hadi.